Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Makarim Abdullah. Hari ini kita nak report kaladium daripada media asal yang dibeli. Ini orang panggil tembikai. Okey. Sebab ini daripada media asal lah. Kemungkinan tanah campur dengan kokopit asalnya ni. Okey. Jadi saya dah menulis banyak dah bahan apa yang diperlukan. Dia ada 3 bahan dekat sini, kokopit, perlite dengan pumistone. Pumistone ni ada 3 saiz sebenarnya. Yang ni yang sederhana dan ini yang besar lah biasanya. Dan ini kokopit dan ini koko chip orang panggil ataupun sabut cincang. Okey, ini portion dia adalah 1 di sebelah 1 di sebelah 1. Jadi kalau nak buat ini kita buat campuran bagi sekata lah. Gaulkan saja bagi sekata. Kalau ada yang ini serabut-serabut tak kisah, boleh pakai ya. Okey. Okey, dah sekata dekat sini. Okey. Mana kita boleh buat campuran. Okey, dekat sini kita ada pokok yang nak direport ni. Okey. Kita tengok apa yang berlaku dekat sini. Akar ada tetapi dia tak penuh lah. Okey. Kita buang. Memang dia tak ada ubi. Jadi bukan kata penjual ni tipu ke apa. Memang dia beginilah sebab apa? Ini daripada mungkin ubi cincang ataupun daripada tissue culture lah. Okey, tak semestinya kita basuh. Pastikan yang seminimum mungkin. Okey. Kalau tengok daripada pot ni dia agak besar sebab pokoknya kecil. Jadi kita guna nak sesuaikan dengan pot dan juga pokok ni. Dia jangan overpot. Okey, disebabkan ini agak banyak kalau kita perlukan. Jadi sama ada kita letak di bawah ini kita letak sabut cincang. Okey, di dasar dia bersama dengan pumistone yang agak besar. Okey, boleh pilih lah ataupun nak letak dua-dua pun tak ada masalah sebenarnya. Sebab dia akan meningkatkan porosity kepada dasar pasu ni. Bila dah macam tu, kita masukkan. Okey. Kita masukkan campuran tadi di dasar dia. Kemudian kita dah boleh tanam lah. Penuhkan dia. Okey. Bila di sini kita nampak dia tidak begitu stable. Jadi ini gunanya lidi sate ni. Boleh beli dekat Eco saja, bukan nak promote Eco, tapi memang mudah untuk dapat dekat Eco, kedai Eco saja. Dia ada banyak saiz, tak salah saya ada 4 saiz. Ini saiz yang kedua, ini saiz yang ketiga. Kita tengok kepada ketinggian daun inilah. Macam ini asalnya sesuai yang inilah yang lebih kecil ni. Okey. Satu nak bagi kestabilan dia. Dan kita guna klip rambut. Dekat sini dia ada 3 jenis. Okey. Kena tengok kepada batang keladi tu. Batang daun tu sama ada yang kecil sekali, yang sederhana ataupun yang paling besar. Kita tengok kepada batang keladi ni, yang maksudnya yang sederhana ni agak sesuai lah. Okey. Kelipkan begitu. Okey, yang lagi satu pun sama. Kita gunakan yang sederhana juga. Okey. Jadi selesailah untuk penanaman. Okey, apa yang perlu kita buat selepas ni adalah kita perlu siram lah. Macam saya ada tulis sebelum ni menggunakan baja. Okey, dekat sini kalau biasanya dijual itu Vigo dan juga Foodie Pro Bloom. Yang ini untuk bagi ubi dia besar. Jadi
buat masa sekarang pokok masih kecil. Jadi ini untuk kesuburan. Okey. Jadi nak cepat naik akar, sebenarnya kita perlukan B1. B1 ni untuk menggalakkan pertumbuhan akar. Yang ini untuk meningkatkan kesuburan. Kalau ada salah satu pun tak apa, kalau nak campur pun tak ada masalah sebenarnya. Dan kita ada lagi dekat sini itu Full-D Calcium. Yang ini dia akan meningkatkan ketahanan daun ni supaya dia lambat tua lah. Ini kelebihan kalsium. Kalau dekat manusia dia menguatkan tulang, dekat pokok ni dia akan menebalkan struktur daun dan juga dia akan menyebabkan kesan dia daun tu lambat jatuh. Kemudian dia ada TE, Full-D TE ni untuk menggalakkan pertumbuhan. Juga dia akan lebih meriah lah, sebab apa, dia akan menambah nutrien kepada pokok ni. Dan untuk menaikkan warna, kita cuba tengok yang ini yang dah ditukar lebih kurang dalam 2 bulan 8 minggu menggunakan material yang sama, media yang sama. Tengok kan daun ni dia dah, warna dia dah cukup terang lah. Warna cukup terang. Sebab apa? Dah menggunakan amino. Dan dalam masa sama menggunakan juga TE dan juga kalsium. Sebab sekarang buat masa ini pokok ni dah tak guna untuk B1. Sebab apa? Akar dia cukup banyak lah. Dia tengok dekat bawah ni, kalau ikutkan memang tak begitu nampak lah, tapi dah ada akar dia dah naik. Jadi macam mana nak buat campuran? Okey, kita perlukan 1.5 liter air ni. Okey, 1.5 liter air. Kalau ikutkan sukatan, satu tudung ni bersamaan dengan 15 ml. 15 ml ni boleh dilarutkan untuk 3 liter air. Jadi ini 1.5 liter. Okey, bermakna kita perlukan adalah separuh daripada tudung ni. Andai kata kita nak campurkan, okey, kita nak campurkan dekat sini 5 jenis. Kita nak guna semua. Kita nak guna amino, kita nak guna TE, kita nak guna kalsium, kita nak guna B1 dan juga untuk subur. Boleh campur, tak ada masalah. Jadi kalau katakan nak guna 5 jenis untuk 1.5 liter air, bermakna ini perlu jadi 3 ml setiap satu. Okey, dekat sini saya nak campurkan 2 jenis sahaja. Okey, iaitu Full-D B1, okey, untuk menggalakkan pertumbuhan akar. Sebab apa? Ini pokok ni kita baru report. Jadi dia perlukan akar yang kuat lah, akar yang banyak. Sebablah konsep dia dekat sini untuk caladium ni, kalau katakan akar tu lagi banyak, daun dia akan lebih banyak. Itu kelebihan kalau kita gunakan media yang poros. Kalau media yang padat macam ni, boleh hidup. Okey, boleh hidup. Pada satu tahap dia akan daun dia akan jadi buruk dan akan jadi dormant. Kita akan nampak tanah saja, tapi ubi dia akan jadi besar. Daun tak ada tapi ubi jadi besar. Kalau kita nak buat pengat tu tak kisahlah ubi besar. Tapi cerita dia kalau kita nak tanam sebagai tanaman hiasan, kita nak tengok daun. Jadi kita tak nak tengok pun ubi dia. Ubi tu ada satu kelebihan kalau pokok lebih matang. Contohnya pokok ni dah hampir 2 bulan, jadi ubi dia memang dah besar. Okey, jadi nak buat campuran dia. Okey, campuran dia separuh tudung, okey, B1 ini. Okey, separuh tudung B1. Lebih kurang dalam saya rasa dalam kurang 3 ml lah, lebih kurang macam ni. Okey, kita masukkan dalam bekas lah, dalam timba ni. Okey, dan kita perlukan juga sekarang adalah kita perlukan paja subur. Jadi goncang dululah, kita belum guna. Okey, kita ambil separuh daripada ni. Okey, sebab apa kita perlukan lebih kurang 3 ml dan 3 ml, 6 ml lah, lebih kurang macam tu lah. Okey, dicampurkan kedua-duanya dengan 1.5 liter air. Okey, 1.5 liter air. Okey, kalau tengok kepada campuran ini, okey, campuran ni umpama tak ada apa-apa
ada nampak warna sikit lah. Sebab apa, dia satu tadi Vigro ni berwarna hijau dan apa B1 ni berwarna kuning. Jadi kita nampak sedikit lah air dia akan berubah sikit colour. Jadi tak kisah pun sebenarnya, tapi dia dah ada nutrien cukup untuk pokok kita. Jadi apa yang perlu kita buat, sebab tadi agak kering semua material tadi, jadi kita just siram lah. Okey, siram secukupnya. Okey. Okey. Jadi untuk elakkan dia kecut, kita letak dekat tempat yang teduh lah buat sementara. Kalau katakan pokok tu dia amat teruk, dia tu tidak segar, jadi boleh uapkan. Kalau nak uapkan, makna kita kena basahkan macam ni. Kemudian dalam bekas tu kita letak dekat dasar dia tu, supaya air tu berada dekat dasar inilah, lebih kurang tinggi inilah. Maknanya dalam bekas tu kita letakkan air lebih kurang tinggi ni. Bila dia dah segar lebih kurang dalam 2 hari ke 3 hari, biasanya ambil masa dalam 48 jam. Pokok dah segar, kita dah boleh keluarkan kepada environment. Okey. Jadi ini pokok yang telah ditukar tadi, saya kata lebih kurang dalam 2 bulan. Jadi sepatutnya bagi naik lagi 1 daun atau 2 daun, kita dah boleh tukar kepada pasu yang lebih besar lah. Dan hasil dia benda yang sama saya buat dulu untuk pokok ni. Dan hari ni saya ada update di grup pokok yang saya beli pada, tak salah saya ingat saya pada 5 bulan Disember 2020. Dan hari ini adalah 14 Mac 13 Mac 14 Mac hari bulan 14 hari bulan. Jadi pokok lebih kurang dalam 13 minggu. Dan daripada anak kecil sahaja, sekarang dah penuh lah. Okey, ada nampak sini dah naik anak lebih kurang dalam 4 anak daripada induk lah. Yang mana dekat sini pokok ni memang dah saya gunakan semula. Amino saya gunakan, TE, kalsium, B1 dan juga Vigro. Dan kadang-kadang saya ada masukkan untuk bloom, sebab nak bagi ubi dia besar. Bila ubi dia besar, jadi anak akan lebih banyak. Jadi dia akan lebih meriah lah. Dia nak jadikan spesimen, memang kena buat macam tu. Okey, kalau ada apa-apa komen ataupun ada sebarang pertanyaan, boleh PM saya ataupun komen kepada posting nanti. Okey, sampai jumpa lagi. Terima kasih dan Assalamualaikum.